Dan bila kita cerita tentang nota terakhir kan, ramai yang tak sedar. Kadang-kadang dia fikir ini adalah benda yang nanti-nantilah. Kenapa kau nak cepat sangat aku mati ke? Kan ini antara benda yang kita fikir ortodoks sikit lah kan. Tapi kalau kita tengok Cik Fazli, ada data ya, lebih kurang 70,000 kes yang berkaitan harta pusaka Islam dilaporkan tak diselesaikan ya. Dan bila ditanya begitu, agaknya bila perlu dibuat? Permulaannya adakah bila orang tu dah berkahwin, dah start berkahwin, ataupun macam ibu ayah ni kena letakkan juga kepada anak-anak, bagaimana? Okey. Terima kasih Haiza. Yang pertama sekali kita kena faham konsep ataupun asas foundation kepada perancangan harta pusaka ni, dia bermula daripada ayat Al-Quran sendiri. Ya, betul. Allah turunkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya Allah sebut setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Jadi kita kena faham dekat sini. Asasnya foundation kepada perancangan harta ni, dia punya, kita kena ingat syarat bagi mati tu bukan tua, bukan orang yang sakit, bukan juga orang yang miskin ataupun kaya, bukan muda. Okay, syaratnya adalah setiap yang bernyawa. Jadi setiap daripada makhluk yang bernyawa ini pasti akan merasai kematian. Jadi kita kena faham foundation kepada perancangan harta tu. Sebab kita kena ingat, aku ni bila-bila nak mati ni. Kan? Bersedia saja. Sebab ramai orang dia rasa lambat lagi nak mati. Jadi sebab tu dia tak fikir benda ni penting untuk dia buat. Okay, jadi macam soalan Haiza tadi, asasnya bila kita kena buat ni, apabila kita ada 3 perkara dalam hidup kita. Okay, 3 perkara. Yang pertama, kita ada waris. Setiap daripada kita ni ada waris. Kadang-kadang ada orang ni dia cakap, saya ni sebatang kara, tak ada waris. Tapi sebenarnya waris faraid ni lebih daripada 25 golongan. Itu kita kena tahu tu Lebih daripada 25 golongan. Kadang-kadang kita ni mungkin anak tunggal, ibu bapa dah tak ada, adik-beradik pun tak ada. Tapi sebenarnya boleh pergi, waris faraid ni boleh pergi sampai datuk saudara, sebelah datuk, sebelah ayah kita. Nampak berapa jauh dia boleh pergi. Itu ilmu yang kena tahulah. Itu ilmu yang kita tahu. Sebab tu bila kita ada waris, kita dah kena start fikir apa akan jadi pada waris-waris yang saya tinggalkan. Kemudian yang kedua, bila kita dah ada harta, harta ni tak kira sebenarnya banyak ke sedikit. Even barangan peribadi kita sekalipun, pakaian kita, handbag kita, Haiza banyak handbag, kasut kita, kan, itu termasuk juga sebagai harta pusaka kita. Sebab orang ni duk ingat rumah, tanah, duit, kenderaan, saham, kan itu saja harta. Sebenarnya tak, barang-barang peribadi kita juga adalah harta. Okey, jadi yang ketiga, bila kita ada harta, kita ada hutang. Jadi hutang tu nanti siapa yang nak selesaikan? Kita nak wasiatkan pada siapa hutang? Sebab apa? Kita tak tahu bila kita akan meninggal, betul? Jadi semasa kita hidup, kita masih lagi membayar hutang-hutang kita. Sebab kita ada harta, of course lah, mana ada orang beli harta pakai cash sekarang, melainkan betul-betul kaya. Kan nak beli rumah, beli kenderaan, kan termasuklah hutang-hutang kad kredit, dan macam-macam hutang lagi lah. Kan ada yang masih muda ni, hutang piti-piti kena settle tu ya. Tak bayar lagi, tak boleh bayar lagi kan. Baik, kalau ditakdirkan Allah tarik ke nyawa kita masa kita sedang bayar hutang-hutang kita, siapa yang nak bayar hutang-hutang kita? Jadi 3 perkara ni kita kena ambil kira. Asas kepada perancangan harta ni apabila kita dah ada 3 perkara ni. Baik, okey Tuan, kejap lagi mungkin boleh Tuan jelaskan dokumen apa yang minimum lah semua orang patut ada untuk bagi wasiat ni, dan bila agaknya waktu terbaik untuk mula buat perancangan harta. Bersama dengan Cool FM, Malaysia dah cool. Bukalah mata dan lihat di hadapanmu. Aku berdiri tegak tapi kau tak nampak. Hodokah aku tuh sering kau campak saja? Apanya yang dia ada yang aku tak ada? Mungkinkah aku yang
tetap menantikanmu. Berikan jawaban, pulanglah sebelum ku run away. Aku menantikanmu every day. Aku menunggu dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aku tak ingin, tak perlu. Pulanglah sebelum ku run away. Aku menantikanmu every day. Aku menunggu dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aku tak ingin, tak perlu. Aku dah bingung. Aku berjalan di kota Kuala Lumpur. Semuanya nampak berbeza, tapi ku sama. Mungkinkah aku yang tidak sekaya? Mungkinkah aku yang tidak bergaya? Haruskah aku pun tetap menantikanmu? Berikan jawaban, pulanglah sebelum ku run away. Aku menantikanmu every day. Aku menunggu dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aku tak ingin, tak perlu. Pulanglah sebelum ku run away. Aku menantikanmu every day. Aku menunggu dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aku tak ingin, tak perlu. Aku dah bingung. Sekaya, mungkinkah aku yang tidak bergaya? Haruskah aku pun tetap menantikanmu? Berikan jawaban. Run away. Aku menantikanmu every day. Aku menunggu dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aku tak ingin, tak perlu. Pulanglah sebelum ku run away. Aku menantikanmu every day. Aku menunggu dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aku tak ingin, tak perlu. Pulanglah sebelum ku run away. Aku menantikanmu every day. Aku menunggu dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aku tak ingin, tak perlu. Aku dah bingung. Cool FM. Di Lebuh Raya Kelkarak jangkakan 1 jam kelewatan dari Genting Sempah menuju ke Bukit Tinggi susulan ada kemalangan melibatkan sebuah trailer yang menghalang semua lorong dekat kilometer 40.9. Pemandu sila rujuk aplikasi navigasi Waze untuk elakkan kesesakan ini. Okey. Kemudian ada maklumat kerja-kerja penyelenggaraan jalan sedang dijalankan berhampiran dengan persimpangan Jalan Kuang yang telah menyebabkan laluan perlahan dari GCE menuju ke Sungai Buloh. Lebuh Raya NKVE berkenaan dengan kendera rosak yang dimaklumkan dekat Setia Alam awal pagi tadi masih lagi di lokasi dekat kilometer 9.7, masih lagi menghalang lorong tengah dan telah menyebabkan kesesakan luar biasa menuju ke Subang. Sekali di arah utara, trafik masih lagi perlahan dari Pematang Pauh menghala ke Perai, ekoran aliran trafik yang semakin meningkat. Saya suka dengan Cool FM sebabnya ada line up DJ yang legend, lepas tu ada segmen yang mantap dan juga lagu-lagunya memang best dan semestinya semua ni memang cool untuk didengar. Saya Ahmad Azlan, Malaysia dah cool.